Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin Abdillahi amma ba'du. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, tuan-tuan yang mengikuti channel YouTube ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Jangan lupa sahabat-sahabat yang menonton sebar-sebarkanlah ataupun berikan like atau komen yang membina kepada fakir. Jadi semoga dengan apa yang kami kongsikan kepada tuan-tuan sahabat-sahabat yang menonton menjadilah ilmu bermanfaat. Kerana kami berkongsi sedikitlah apa yang kita ambil dari kitab, daripada kitab-kitab, dari hadis atau Al-Quran, tafsir Al-Quran, tafsir hadis dan berbagai-bagai lagi untuk dikongsikan untuk pemahaman. Dan jangan lupa kita sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Jangan lupa kita bersyukur kepada Allah. Syukurlah tuan-tuan, kita masih lagi bernafas. Masih lagi Fakir boleh buat video untuk sahabat-sahabat. Kadang-kadang membuat live streaming di Facebook page. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, walau apa pun yang berlaku hari ini, ujian, dugaan, musibah, kesusahan, sabar tuan-tuan. Di balik sabar itu ada rahmat. Di sebalik ujian, di sebalik dugaan, musibah yang kita lihat buruk dari mata kita, sebenarnya terkandung hikmah di sebaliknya sesuatu yang berlaku. Jadi nasihat dan pendapat cadangan Fakir pada tuan-tuan supaya bersabar. Jangan bersangka buruk kepada Allah. Jangan bersangka buruk kepada Allah. Kerana kita hari ini, kebanyakan orang muslimin hari ini banyak yang bersangka buruk kepada Allah SWT. Berfikiran negatif. Maka jangan begitu sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT. Okey, insya-Allah. Untuk video ini Fakir nak berkongsi dalam salah satu kitab yang mengajarkan ilmu tasawuf. Kitab ini masyhur di kalangan para pelajar dan juga para guru-guru mulia lah, para ulama sufi, ulama guru-guru, para syekh murabbi yang mursyid mengajar ilmu ketuhanan. Jadi Fakir tidak nak menukil atau nak menafsir, tetapi nak berkongsi pada sahabat-sahabat isi kitab ini supaya kita boleh mengambil sebagai satu ilmu pemahaman. Maka kalau tidak faham, kita rujuklah pada guru-guru yang benar. Okey. Dalam kitab Risalatul Al-Qusyariyah ini, tuan-tuan dan puan, ada satu bahagian, iaitu bahagian pada tajuk Al-Khawatir. Al-Khawatir ni macam kita risau sesuatu. Al-Khawatir ini seperti bisikan-bisikan. Tiba-tiba kita macam diberi ilham terhadap sesuatu benda. Kadang-kadang dia buat kita rasa kita seperti berfikir atau was-was. Jadi pada kitab ini diterangkan oleh Syekh ini Al-Khawatir. Al-Khawatir ini bisikan-bisikan kepada jiwa. Ia adalah bisikan yang menghujam ke dalam rasa. Kadang-kala ia ini adalah satu ilham datang daripada malaikat yang ada bersama kita. Kadang-kala ia bukan dari malaikat tetapi datang dari syaitan. Dari syaitan atau daripada iblis atau jin korin
yang ada dengan kita 24 jam 7 hari seminggu. Tuan-tuan dan puan. Ataupun kadang-kadang ia hanyalah seperti satu perasaan ungkapan. Tetapi ungkapan nafsu. Ungkapan nafsu. Dan ia juga boleh menjadi satu bisikan. Satu bisikan atau ilham yang Allah SWT hantar kepada seseorang hamba-Nya. Maka jika ia adalah bisikan dari Allah SWT, maka ia adalah yang maha benar. Kerana dari Allah. Maka di sini kita kena berhati-hati apabila kita datang sesuatu perasaan, sikap, perasaan khawatir, al-khawatir. Dalam kitab ini ditulis al-khawatir. Maka bila ada rasa sebegini, sahabat-sahabat, kena berfikir dulu. Kena berfikir dulu apa yang hati kita kata ni. Kita kena melihat, kita kena nilai, kena analisa dahulu. Kena berhati-hati tuan-tuan. Kalau daripada Allah SWT, itu adalah beruntung kita. Allah memberi sesuatu terus kepada kita. Kalau malaikat pun, ia adalah beruntung. Malaikat suci tuan-tuan. Dan malaikat pun menghantar ilham itu yang Allah beri kepada dia. Tetapi kalau daripada syaitan, iblis dan jin korin kita yang membisikkan sesuatu, maka kita kena berhati-hati. Kerana khawatirkan kita tersilap analisa. Okey. Apabila ia adalah bisikan yang datang daripada para malaikat, malaikat yang suci, malaikat alaihissalam, ia disebutkan sebagai ilham. Kalau bisikan itu datang pada kita dari para malaikat, itu adalah ilham. Jikalau muncul khawatir itu daripada hawa nafsu, ia disebut sebagai hawajis. Dan bila datangnya daripada syaitan, kita gelarkan sebagai haswas. Haswas. Sedangkan bisikan jiwa yang langsung terima daripada Allah SWT, itulah namanya khatir hak. Khatir hak. Bisikan kebenaran. Jadi indikasi terhadap perkara ini secara keseluruhan. Apabila bisikan-bisikan itu datang daripada para malaikat, ia boleh kita ketahui kebenarannya bila ilham, bisikan dari malaikat ini, ia sesuai, tidak ada was-was kita melalui ilmu pengetahuan. Tak kira lah sama ada ia salah di sisi undang-undang negara, salah di sisi agama sekalipun, salah di sisi pemikiran kita yang waras. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, kebenaran bisikan itu jika sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita belajar, kerana itu kata para ulama sufi silam, ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang membawa ilmu sufi, berkata setiap bisikan yang tidak boleh disaksikan kebenarannya secara lahir adalah sebuah bisikan yang batil. Apabila setiap bisikan yang datang yang memberi kita idea ke, yang memberi kita pemikiran ke, tercetus dalam hati, dalam akal kita ni, boleh disaksikan kebenaran dia secara zahir, adalah bisikan yang batil. Kata ulama, kata ulama. Maka apabila bisikan-bisikan ini datang dari syaitan, majoriti kandungan daripada bisikan itu lebih cenderung masuk ke dalam maksiat, masuk ke dalam perkara
kemaksiatan. Ya. Begitupun datangnya dari nafsu yang lebih cenderung mengajak kita ini supaya follow nafsu syahwat, ataupun suruh kita jadi takabur, ataupun suruh kita jadi takabur. Mungkin kita sedang bermesyuarah dengan sahabat-sahabat kita, tiba-tiba kita datang satu perasaan riak. Perasaan riak itu nak kita berkata-kata, untuk kita berkata benda yang seperti biadab, yang menyakitkan hati. Jadi berhati-hati sahabat-sahabat al-khawatir. Ya. Maka tuan-tuan dan puan, para syekh, para masyayikh, iaitu para guru dan guru besar. Masyayikh maksudnya guru besar. Syekh itu maksudnya guru, ya. Mereka ini ulama-ulama sufi. Para syekh dan masyayikh ulama sufi bersepakat sesama mereka bahawa orang yang terlalu banyak makan makanan haram tidak akan boleh dia nak bezakan yang mana satu bisikan bersifat idea atau ilham yang baik, yang mana satu bisikan atau idea ilham yang was-was. Ya, maka kena tahu di sini. Aku mendengar dari Syekh Abu Ali Al-Daqqaq, dia berkata, sesiapa yang makan makanan utamanya yang dia ketahui keharamannya sumber makanan itu, dia tidak akan boleh membezakan antara ilham atau was-was. Sementara orang yang cuba menghindari hasrat nafsu dirinya dengan cara mujahadah yang sebenar-benarnya, kejelasan suara-suara ucapan yang datang dari hatinya itu, dari batinnya, akan nampak melalui apabila ia itu tidak ada sebarang unsur-unsur kepada nafsu kita. Ya, tidak ada unsur-unsur kepada nafsu kita. Okey. Tuan-tuan dan puan, kemudian para syekh ulama sufi bersepakat bahawa nafsu itu tidak boleh dibenarkan. Kita tak boleh benarkan nafsu kita yang jahat ni. Sedangkan kalbu, hati kita, tidak mungkin boleh kita tipu apabila kita ini melakukan mujahadah sedalamnya, setingginya kita mujahadah, supaya roh kita ini, roh kita yang ada dalam tubuh badan kita membisikkan pada kita. Pastilah roh tidak akan membisikkan sesuatu kepada kita. Tidak akan roh kita membisik sesuatu pada kita, tuan-tuan dan puan. Dan seorang ulama besar dalam ilmu tasawuf, nama beliau iaitu An-Junaid. Dia berkata, untuk membezakan antara bisikan nafsu syahwat dan bisikan syaitan, bahawa nafsu itu apabila menuntut kita ini terhadap buat sesuatu perkara, ia akan seperti melekat, ia seperti menempel atau seperti melekat, dan akan balik semula bisikan itu walaupun telah berlalu ia itu beberapa hari yang lepas. Sehinggalah kita dapat melihat kembali bisikan nafsu itu benar-benar dia terlalu gairah. Bisikan nafsu itu dia terlalu gairah buat kita nak dan kita mahukan buat benda yang mengikuti hawa nafsu.
Berhati-hati sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan. Kerana bisikan nafsu ini terlalu halus. Otak kita ini, hati kita ini, dia boleh tahan, dia boleh menawan hati kita, akal kita ini dengan mudah. Benar tuan-tuan. Sangat benar benda ni. Kita boleh rasakan, kita boleh fikirkan benda ini. Tuan-tuan dan perempuan. Baiklah. Kecuali nafsu itu akan kalah kepada orang-orang yang mujahadahnya itu benar. Mujahadahnya itu benar, maka bisikan itu tak akan datang balik. Bisikan itu dia tak akan datang balik. Kemudian tuan-tuan dan perempuan, apabila kita berjaya sekali, 2 kali, 3 kali, kita berjaya menidakkan keinginan nafsu ini, maka di sinilah ujian anda. Di sinilah akan berlaku ujian dugaan kepada kita ini. Benar tuan-tuan. Kerana tuan-tuan dan perempuan, nafsu yang kita dah kalahkan sekali, nafsu, syaitan, iblis, jin korin yang ada dekat dengan kita, akan memusuhi kita ini. Kerana kita telah berjaya kalahkan dia. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dan dia sentiasa cari peluang. Kalau sekali sahaja, contohlah 5 saat sahaja kita lalai lupa Allah, tuan-tuan, dia datang. Dia akan datang. Dia akan datang secara tiba-tiba. Keinginan nafsu syahwat. Berhati-hati tuan-tuan dan perempuan. Kerana apabila bisikan itu telah tidak berjaya nak goda kita ni, nak menjahanamkan kita, maka nafsu, di dalam nafsu itu ada syaitan, iblis dan jin korin atau jin kafir akan mula anti-kan kita. Dia kata orang ni tak boleh ni. Dia ni, kau kalahkan aku, kau tunggu. Aku akan kalahkan kau balik. Kata nafsu ni, tuan-tuan dan perempuan. Sementara itulah si syaitan ini, dia mula rancangkan. Dia balik jumpa iblis, dia kata, wahai iblis. Iblis tu bapa dia lah. Syaitan ni anak iblis. Wahai bapa, dia kata, aku ni telah ditentang oleh si fulan ni. Dia berjaya kalahkan aku. Lebih kurang 3 kali dah, wahai bapa aku, si iblis kata dia. Iblis kata tak apa. Kita akan gunakan kaedah-kaedah teknik yang lebih hebat. Dan dia pasti akan tumbang kepada kita. Jahatnya iblis, jahatnya syaitan, jahat jin korin kita ni jahat. Sentiasa nak kita ni terjun masuk lubang neraka. Tuan-tuan dan perempuan, berhati-hati tuan-tuan. Maka syaitan akan terus memusuhi kita. Maka dia akan berpakat dengan jin korin, dengan iblis, dengan jin kafir lain untuk kacau kita. Tuan-tuan dan perempuan, apabila kemudiannya berlaku lagi bisikan seterusnya, maka syaitan itu dia akan lebih berusaha. Dia akan lebih berusaha goda hati kita, nafsu syahwat kita ni, macam-macam dia akan buat. Macam-macam dia akan buat. Dia suruh kita buat seboleh-bolehnya, tuan-tuan dan perempuan. Sebab secara keseluruhannya, tuan-tuan dan perempuan, sikap yang kontra adalah sama penting pada syaitan ni. Kita boleh tengok, kita boleh ikut ajakannya yang nak kita jatuh dalam maksiat. Tak kira lah dia nak kita jatuh. Bila kita bercakap dengan kawan-kawan, dia nak kita cakap benda tipu. Secara tak sedar kita duduk seronok sembang-sembang ni, kita mula mereka-reka cerita-cerita. Tuan-tuan dan perempuan, bahaya tuan-tuan. Kadang-kadang dia kacau kita. Bila kita nak solat tu, dia tarik kita, kau jangan solat hari ni, kau biar jangan solat hari ni, tak seronok solat hari ni. Kau tengok YouTube, tengok Facebook, benda penting. Ada mesej dalam WhatsApp, tengok penting-penting. Dia suruh kita hancur kita
tuan-tuan dan perempuan. Ya. Yang penting bagi syaitan, ya, yang penting pada dia, bila kita ni dah kalah, kita dah follow godaan dia, dia dah berjaya kat situ. Ajakan dia itu buatkan kita jatuh ke lubang neraka. Pada dia, tuan-tuan dan perempuan, tak ada peringatan apabila dia menjerumuskan kita dalam godaan nafsu, ya. Maka dikatakan setiap bisikan yang datang dari para malaikat, kadang-kadang ia sesuai kepada hati kita ni yang kita terima bisikan atau ilham malaikat. Tetapi kadang-kadang juga tidak. Namun apabila Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang dia kasihkan kita, dia cintakan kita, dan kita berusaha nak dekat kepada Allah, kita berusaha mahabbah, cinta pada Allah sesungguh-sungguhnya, tuan-tuan, maka tidak ada yang tidak benar bila Allah sendiri yang hantarkan bisikan. Contohlah kan, mungkin kita dahulu seorang yang hidup bebas, bersosial, macam-macam lah kan. Tapi tiba-tiba satu hari datang satu perkara, kita teringat, aku lama tak solat. Tiba-tiba dengar bunyi azan, sayu je. Azan tu menarik hati kita ni, kan? Sayu je, sedih. Lama tak solat. Yang syaitan pula waktu tu, jangan pergi. Alah, tengok Facebook, tengok WhatsApp, tengok YouTube. Kita ni Allah hantar ilham, tuan-tuan. Syuk. Dia panah hati kita, syuk, kan? Contohlah dia panah hati kita dengan petunjuk dia, dengan ilham dia. Kita pun mulalah ambil air wuduk, pakai yang elok, yang bersih, suci. Kita pakai wangi-wangian ikut sunnah Nabi, kan. Kita pergi solat. Itulah hari yang Allah hantarkan ilham pada kita untuk kita kembali kepada dia, petunjuk dia tu. Beruntunglah, tuan-tuan, beruntung bila kita hidup lama kan, jauh dengan Allah, tapi Allah tahu hamba-Nya itu, dia tarik balik. Dia tahu hamba dia ni semua bukannya orang jahat, ya. Dia tahu dia cipta kita. Okey, tuan-tuan dan puan. Jadi bila ia bisikkan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama sekali tak ada siapa boleh lawan, boleh tentang. Itu yang tuan-tuan boleh tengok orang-orang yang ada perubahan hidup dia. Dulu dia kurang kepada agama, tetapi sampai satu masa bertukar, dia pergi kepada arah agama. Benda ini tuan-tuan akan nampak dalam hidup tuan-tuan. Mungkin jiran-jiran, mungkin keluarga, mungkin sahabat-sahabat, teman kerja atau siapa saja. Ya. Dan apabila kita lihat seseorang itu berubah kerana Allah, tuan-tuan, jumpa dia, minta dia doa kan untuk kita ni. Kerana dia itu telah dipilih Allah untuk dia bertukar hidup dia mencintai Allah. InsyaAllah mudah-mudahan akan barakah. Okey. Maka apabila bisikan datang daripada Allah, dekat sinilah nikmatnya kita. Kita bertaubat, mencuci dosa. Allah sendiri yang mahu kita bertaubat. Tuan-tuan dan puan, kerana kita ada rasa satu perasaan terdetik, ya. Macam-macam lah cara Allah bagi taufik dan hidayahnya, ya. Okey. Dan para ulama, para syekh ulama sufi membincangkan soal bisikan yang berikutnya, iaitu apabila bisikan yang kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah bisikan Allah itu lebih kuat, lebih hebat dari bisikan iblis dan syaitan, tuan-tuan dan puan-puan, berbanding bisikan pertama yang kita terima. Dan Al-Junaid ulama sufi berkata, bisikan yang pertama itu lebih kuat apabila bisikan itu masih ada orang yang dapat bisikan pertama pada refleksinya, ya, tindak balasnya. Dan dalam kaitan ini kenalah ada pensyaratan ilmu pengetahuan.
Kerana apabila bisikan pertama itu kita terima, bererti ia akan melemahkan bisikan kedua. Maksudnya bila tiba-tibalah satu hari tu, yang kita cerita tadi, tiba-tiba satu hari tu kita rasa nak solat. Sangat kuat keinginan tu, kita rasa sayu, sedih, kita rasa terfikir, berapa lama dah aku hidup buat dosa banyak sangat ni kan. Berapa lama dah kita buat dosa ni. Sayu je hati, dengar azan pula, Allah punya nak tarik kita ni, nak selamatkan kita. Maka tuan-tuan, bila ia terlalu kuat perasaan tu, datang iblis, syaitan, jin korin kita ni ajak kita, tak best dia kata, dia bisik, jangan buat, tak best. Tetapi kita lebih kita pergi pada bisikan pertama daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka beruntunglah kita di situ. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah maksud al-khawatir daripada sudut tasawuf, ilmu tasawuf yang melihat masalah berkaitan bisikan-bisikan nafsu yang membuat kita jadi khawatir atau al-khawatir. InsyaAllah pada setakat sini sajalah yang boleh dikongsikan. Kita akan jumpa lagi, video-video akan datang insyaAllah, mudah-mudahan. Maka sahabat-sahabat berhati-hati bila terima bisikan-bisikan. Kita kena tahu nilai. Kalau bisikan itu lebihkan kepada kita berjudi, minum arak ke kan, berzina, buat maksiat ke, tengok benda-benda yang memang benda-benda tu dia benda bernafsu syahwat yang jahat semata-mata, maka tuan-tuan boleh fikir, kenapa nak buat benda macam ni? Okey. Jadi mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala melindungi semua orang Islam di atas dunia ini. Kita hanya mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau diberikan ujian, musibah, dugaan apa sahaja, bersabar tuan-tuan dan puan, tekadkan itikat ketuhanan kita. Kita pegang hanya pada Allah, bergantung hanya pada Allah. Mati kita, hidup kita, rezeki kita, jodoh kita, hanyalah Allah yang pegang. Kita ini berada, jiwa-jiwa manusia berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tewas kepada nafsu-nafsu jahat, iblis, syaitan, jin kafir, jin korin, dan juga fitnah-fitnah dajjal. Jangan keliru, dekatkan diri dengan Allah. Perbetulkan solat-solat kita yang silap. Perbaiki bacaan Al-Quran. Perbanyakkan istighfar untuk mohon ampun dosa pada Allah. Dan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih. Jangan lupa support, iaitu subscribe, like, share dan komen. Mudah-mudahan dengan cara itu sahabat-sahabat membantu mengembangkan lagi channel YouTube ini. Jadi mohon maaf ada tersilap kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.